أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وثم الحمد لله. Pertama sekali, marilah sama-sama kita detik dalam hati dan ringan ucapan perkataan Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berada di fasa yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kita diberi kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan dan mensempurnakan ibadat Ramadan, insya-Allah. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedatangan beliau mengajar para sahabat dan tabi'in, kita mengenal erti bagaimana untuk melaksanakan ibadat kepada Azza wa Jalla. Kerana datangnya beliau, kita mengetahui bagaimana pengurusan masa dan kedudukan harian kita. Sebab itu pada minggu lepas kita sambut nuzul Quran. Kita sambut minggu ni pada 19 kita sambut negara disambut dengan nuzul Quran. Seperti mana kita maklum, ia merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kerana Quran itu adalah memberi petunjuk kepada manusia dan menjadi illustration kepada manusia, petunjuk tersebut. Dan furqan, yakni membezakan antara hak dan batin. Alhamdulillah, di penghujung Ramadan, maka digalakkan kepada kita meninggal sedikit aktiviti-aktiviti apa yang kita lakukan secara manual ataupun secara lain selain padanya. Maka kita tumpukan khususan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil peluang yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Sebab itu para ulama dan para cendekiawan memberi satu pandangan dan memberi satu gambaran kepada kita banyak kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, terutamanya bagi mereka yang melaksanakan ibadat-ibadat pada malam hari dan iktikaf. Sebab itu para hadirin, sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan sama-sama kita mentajdidkan niat kita beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi, insya-Allah saya cuba sedaya mungkin 20 minit ini, kerana saya takut juga kalau lama tuan-tuan tengok tiga muka saya, muka jam, muka pintu bila nak belah ni kan. Apabila diberikan perkongsian tajuk ini para hadirin, saya nak kongsi satu cerita yang berkaitan dengan satu ungkapan. Ada seorang pakar motivasi waktu kursus TOT para Sami Siam. Satu ketika ada dalam satu majlis itu Sami Siam, mereka buat satu TOT, Training of Trainer. Mereka belajar sampai satu ketika mereka ini belajar macam mana nak dakwah, macam mana nak menyampaikan, macam mana nak attractkan audience, macam mana nak menggunakan bahasa yang memberi satu touching point dan sebagainya. Jadi para hadirin, ceritanya panjang, sampailah di saat akhir mereka nak closing atau nak tutup majlis tersebut, maka dia panggil pakar ini, pakar motivasi. Pakar motivasi, tuan-tuan boleh search, dia merupakan satu orang yang berada di pihak tertinggi tentera, tertinggiสูงสุดทหารบกของแห่งประเทศไทย. Dia motivation punya kan. Jadi saya pick up perkataan yang dia sebut ini sebagai akhir ucapan dia. Dia kata apa? เราเปรียบเทียบเหมือนหนูขุดแต่รูแต่ไม่อยู่. Tuan-tuan pun angguk dah ni ke hafal dah. เราเปรียบเทียบเหมือนหนูขุดแต่รูแต่ไม่อยู่อยู่ในรูแต่ไม่ขุดไม่ขุดรูและไม่อยู่ในรูขุดรูและอยู่ในรู. Bunyi lu lah ustaz, kami tak faham apa. Ini satu perkataan yang memberi satu touching kepada diri saya dan saya nak kongsi pada malam ini pada tuan-tuan.
Kerana kita perlu mengambil peluang dan ruang yang ada pertamanya di hujung-hujung Ramadan, sehingga kalau kita tak buat apa pun, kita iktikaf di dalam masjid ini pun dapat kelebihan. Kita tak buat apa, kita duduk saja. Kita duduk masuk dalam masjid, kita iktikaf. Kita duduk saja. Tak baca apa, tak buat apa, duduk apa, lena pun dapat pahala. Allahu Akbar. Sebab itu dia kata ungkapan ini, lau tiap-tiap menu kita semua ni, dia kata pada sami-sami itulah, ni semua ni samalah kita ni macam tikus saja. Kenapa? Kutelu temayu, yunailu temaikut. Ada jenis tikus yang pandai korek lubang, tetapi nak duduk dalam lubang tak mau. Ada jenis tikus yang kedua, dia tak mau korek lubang. Yang pertama, dia tak mau korek lubang. Dia korek lubang, kutelu temayu. Korek pandai tapi duduk tak mau. Yang kedua, dia junailu, duduk dalam lubang. Jumpa saja lubang tak mana dia duduk, tapi korek dia tak mau. Yang ketiga, dia kata maikutlu, korek lubang pun dak, duduk dalam lubang pun dak. Suka duduk celah-celah kain orang, suka duduk-duduk apa ni, yang kain-kain terambung ataupun tempat-tempat sampah, suka duduk macam tu. Dan yang keempat, kutlu layunailu, korek lubang dan duduk dalam lubang. Subhanallah. So apa yang dia elaboratekan kepada seluruh sami, samalah kita semua ni. Tu dia. Jenis yang pertama ada di kalangan kita ni, jenis yang pertama, jenis yang kedua, jenis yang ketiga, jenis yang keempat. Kita duduk jenis mana? Dia kata, kalau kita berada di jenis yang pertama, artinya kita dikategorikan kutalu temayu, rajin korek lubang. Nak bina satu tempel, dia kata nak bina satu tempel, pergi minta derma, minta sedekah, merata tempat, pergi cari sana, pergi minta sumbangan sini, pergi buat sana. Tapi yang dapat lubang tersebut, kamu tak mau duduk pun, kamu tak mau imarah pun, kamu tak mau hidup pun. Tajam perkataan ini. Oh, waktu tak ada apa, kamu pergi minta sumbangan, tulis lesik, pergi minta dengan orang tu, pergi minta dengan derma orang ni, tiba-tiba dah cantik indah tempel tu, habuk tak ada dalam masjid, dalam tempel tersebut. Ini kata dia. Saya nak bawa kita pun sama lebih kurang. Jenis yang macam mana? Sumbangan sana, sumbangan sini, kita nak benakan masjid, kita nak kembangkan masjid. Tapi apabila kita ajak, jom kita iktikaf di akhir Ramadan, kita qiyamul lail di akhir Ramadan, tinggal sekejap, tak apalah, pipi. So ini yang pertama, tuan-tuan. Sebab tu saya ingat pada diri saya, jom kita ambil peluang. Kita ambil peluang yang ada di akhir Ramadan. Dan jenis yang kedua, dia kata junailu temaikutlu. Yang spesies yang kedua ni, dia suka duduk tapi tak mau korek lubang, tak mau mengambil bahagian sumbangan, tak mau apa ni, wa mimma razaqnahum yunfikun, dia tak mau. Apa yang Tuhan rezeki kepada dia, dia nak infak sikit pun tak mau. Bukan kata di segi wang ringgit, kederak dia pun tak mau. Kalau ada tak cicak situ, dia pun tak apa, Tok Siap ada, tak apa, pilah. Kalau ada ayat tupah pun tak apa, Tok Siap ada. Dia tak rasa pun wa mimma razaqnahum yunfikun, apa benda yang Tuhan bagi kepada dia, dia nak infak. Infak ni bukan kata dengan duit saja. Kalau kamu ada apa, mimma razaqna, apa yang Allah rezekikan kepada kita, infak. Maka tenaga ada, apa benda, tuan-tuanlah orang mula-mula datang, tuan-tuanlah cuci nu bahagian. Siapa yang datang mari, dia pijak bahagian tuan-tuan pernah khidmat, Allahu Akbar. Tuan-tuanlah orang mula-mula hampak sejadah, tuan-tuanlah orang mula-mula cuci kawasan orang nak sujud, la ilaha illallah. Boleh bayang macam mana kalaulah benda itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, subhanallah. Walaupun sebesar zarah mana pun, Allah akan catat dan Allah akan balas dengannya. Ayat sebelum itu, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kamu akan berduyun-duyun nak tengok apa yang kamu buat, amalan apa. Tiba-tiba tengok kawan sebelah, Allah dia sapu sikit lah, tolong kawan tu, dia dapat. Maka waktu itu, Allah kalaulah aku buat sikit benda tu. Nampak tuan-tuan,
Ni kalau tak mau dah, kalau dah lepas dah. Kalau yang lepas ni ulama apa kita panggil agama kita tak digalakkan cakap kalau dah lepas. Kalau nak cakap kalau ke depan. Kalau besok ni, besok ni 2, 3 ataupun akhir Ramadan, kalau aku habis masa kerja, aku nak mari awal masjid. Tu kalau ke depan tu disyorkan dalam agama. Kalau ke depan hak yang akan datang. Tapi kalau hak belakang ni penyesalan, agama tak disyorkan cakap. Kan? Kalau dululah aku ni, kalau dululah aku tak kena tipu Mama Telo ni, masjid aku boleh sumbang dah. Ni kalau dulu tak simpanlah dalam beg plastik lah. Kan? Dulu. Ni lah ni dan kalau akan datang. Kalau besok cuti, akulah orang mula-mula akan mari subuh dan aku nak duduk iktikaf dalam masjid dan akulah so kalau ke depan tu insya-Allah boleh tuan-tuan. Kalau itu yang kedua. Yang jenis tikus yang korek tak mau tapi nak duduk aja. Nak duduk aja. Habis mayang orang berhidang makan, dia lah pergi ngak-ngak makan. Lepas tu basuh pinggan pun dak, cuci cawan pun dak, angkat pun dak. Dia kata semua orang buat baik. Dia tak mau rasa korek tu. Nak khidmat tak mau. Ini jenis spesies yang kedua. Dan spesies yang ketiga. Mai ikut lu, let mai you nai lu. Korek lubang pun dak, duduk dalam lubang pun dak. Allah. Korek lubang pun dak, duduk dalam lubang pun dak. Habis tu dia buat apa? Dia buat macam biasa. Ramadan. Lepas ni raya pula. Lepas ni lepas raya pilihan raya. Dua ya. Kan? Dia tak ada apa. Lepas tu jam jalan raya. Lepas tu kita pergi balai raya. Semua duk cerita raya. So tuan-tuan, nak sebut kata, dia jenis apa? Jenis tak mau peduli lantak pergi apa nak jadi-jadilah. Hidup dia tahu pi pagi balik petang, pi pagi balik petang, dalam rumah semua dia berhutang. Maka dia pi pagi balik petang, dapat gaji dia bayar hutang. Hak mana bayar hutang, dia bayar hutang. Hak mana simpanlah sikit cukup lah. So hidup dia kerja, lepas tu pi tidur, makan, berak, makan, tidur, berak, kerja, macam tu ya. Apa yang dia buat sesuatu, dia tak fikir. So ada jenis spesies yang nombor 3 macam ni. Hampa nganga lah, hampa riau lah, hampa ikut lantak pi lah. Janji aku ada sikit-sikit macam ni cukup. Jenis ada spesies macam tu. So ini kata dia, saya pinjam kata-kata dia. Dan yang keempat para hadirin, macam kita semua insya-Allah. Ni yang ada dalam dewan ni dan semua yang dengar suara ini, khudlu la yunailu. Kita korek lubang dan kita duduk dalam lubang. Boleh tak boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Kita korek lubang, kita khidmat, kita cari. Kerana apa? Kita buat semua ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan hebatnya kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya tuan-tuan, sebiji kurma, seteguk ayat, setitik ayat kita tak berani telan lagi mana tak sebut nama Allah, yakni azan maghrib. Hebat sungguh iman kita. Kita tak berani sentuh ayat secawan ataupun tamas biji pun tak berani nak masuk. Lagi mana azan tak berkumandang. Lagi mana perkataan Allah tidak didengari. Oi, dahsyat sungguh iman tu. Apa? Cuba duduk pegang tiba-tiba bila mikrofon. Ngap. Oi, dia maki bila. Apa main mikrofon oi? Orang puasa oi. Tu dia. Punya iman tinggi. Jangan lupa iman iaitu hahuna, iaitu iman dalam hati. Maka hati ni dekah dia iman kuat, dia tinggi. Lama-lama kalau lama-lama dia tak di-charge, dia nanti jatuh. Iman inilah tuan-tuan. Sebab itu ada pepatah Thailand dia kata apa? Kon ti laksa lamat dai, mak jak laksa buat dai. Te kon ti buat mak jak yak jak laksa lamat dai. Orang yang berpuasa, orang yang sembahyang, insya-Allah dia boleh jaga puasa. Tetapi orang yang berpuasa belum tentu boleh jaga sembahyang. Orang yang puasa belum tentu boleh jaga sembahyang. Tapi insya-Allah orang yang jaga sembahyang dia boleh jaga puasa. Boleh jaga puasa insya-Allah. Kalau sembahyang dia jaga 5 waktu dia jaga, puasa tu tak ada apalah. Kenapa tuan-tuan? Kerana bateri hati dia di-charge.
Sebab itu para hadirin, handphone kita kena charge kerana dia ada bateri. Maka manusia itu pun kena charge, di hati dia ada bateri. Ulama kata ada 4 cara yang kita boleh charge supaya hati kita tak mati. Yang pertama, kathirul qiraatul Quran. Banyaklah baca Al-Quran. Banyak baca Quran, tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan ikut tu imam baca ayat dia. Ikut. Dia dengung, kita dengung, kita ikut dalam hati. Dah tak boleh, tak pandai, tak hafal, kita dengar. Kenapa para hadirin? Kerana proses cah hati sudah berlaku. Proses cah hati mula berlaku apabila kita banyak baca Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, saya nak mengajak sekali lagi, terutama bulan Ramadan ni, yang tak boleh baca Quran, carilah jalan boleh baca Quran. Kerana Quran ni cukup senang nak boleh baca. Cukup senang. Bahasa Siam susah tuan-tuan. Nak boleh baca pun susah. Nak faham makna pun susah. Kemarin orang kedai tom yam, saya ada dekat Kampung Baru, dekat Kuala Lumpur semalam. Pergi makan Suraya Restoran, nama apa. Ramai orang Siam duduk situ. Oh, lepas tu dia buat punya ramai punya orang. Saya dengar dia bercakap, dia panggil Pi, IP. Saya pun gelak tu, dia marah kat orang dah. Bahasa Siam macam tu tuan-tuan. Dia panggil Pi ni makna abang. Abang, mai bang. Ni ambil ni. Dia marah kat kawan tu, IP natang P tinggi. P makna abang, P makna hantu, natang hantu sungguh mai. Kawan tu nasib baik, kawan tu tak erti bahasa. Kalau cuba kata kat saya katalah. Kan, pasal bahasa tu P makna P abang, P makna hantu. So ibu-ibu saat lagi balik rumah agak marah kat suami, P. Kalau sayang P. Kan? Macam depa panggil lah, waktu manja, waktu tak marah dia panggil abang wak. Cuba manja, abang wak bewak. Dia panggil wak pula. Kan kalau tak manja. Sebab itu para hadirin, kalau tak boleh baca Quran, ambil masa sikit baca Quran. Dan nak baca kat rumah tak boleh, mari iktikaf dan masjid ni 10 hari. Kan 5 hari. Saya ingat waktu saya berada dekat Yala, Universiti Yala dulu. Kami di sana menjadi satu kewajipan lah, akhir Ramadan ni tinggal habis semua. Tinggal habis mai duduk. Sat lagi bucu sana, ada tilam kecil. Kan? Kami ambil pot-pot semua. Ruangan ni jangan siapa ganggu. Ruangan tu boleh tidur. Contoh macam itulah. Pakat tidur seleka. Sat lagi pukul lepas subuh ada bagi masa. Sat lagi pukul 8 nanti ustaz baba tu mengajak. Marilah duduk lena kat tiang, duduk iktikaf je. Iktikaf. Lepas tu masing-masing. Sat lagi lepas Zuhur dekat-dekat Zuhur dia bagi masa nak tidur sikit qailillah ke, nak tidur sikit, lepas tu pergi ambil semayang ni, sat lagi Zuhur. Semayang Zuhur pula, habis semayang Zuhur, ustaz pula tazkirah. Dia isi dengan menyebabkan hati kita mula dicharge. Subhanallah. Tuan-tuan, yang kedua, kalau tak mampu nak baca Al-Quran, maka kathiru zikrillah, banyaklah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak zikir. Zikir makna apa? Ingat. Minda kita secara teorinya, secara rasionalnya, kalau kita ingat satu benda, kita akan lupa satu benda. Itu biasa. Biasa tuan-tuan. Kita bergaduh dengan orang. Bergaduh satu orang A, satu orang B, duk bergaduh tuan-tuan. Kenapa kita marah kat dia? Kerana kita marah dengan hak kita bergaduh itulah. Keburukan dia tu. Sama ada kata-kata buruk dia tu. Kita pun marah kat dia, kita gaduhlah dengan dia. Tetapi tuan-tuan, banyak-banyak buruk ada baiknya, maka ditutup baik itu tuan-tuan. Dek kerana satu benda sikit yang kita nampak dan kita fikir, kita ingat benda tu, menyebabkan dia tarik fikiran kita, dia tutup benda positif. Kerana apa? Kerana nampak negatif. Sebab tu ungkapan dia sebut, Plati heng man ko mi นื้อ, Plati uan man ko mi kam. Ingat, sekuruh-kuruh ikan tetap ada daging, segemuk-gemuk ikan tetap ada tulang. Maka ambillah daging, tinggallah tulang. Sekuruh-kuruh ikan tetap ada daging. Jahat mana seseorang kita nampak negatif buruk dia, tetap ada baik dia tu. Baik mana pun orang tu dia alim, ulama baik sungguh nah, bukan Nabi ni, baik sungguh, tetap ada tulang ikan, tetap ada buruk dia.
tingkam, buanglah buruk tu, buanglah tulang tu, au นื้อ, ambillah daging tu nak makan. Maka secara logiknya manusia apabila ingat satu benda, dia akan tutup satu benda. Apabila masa, katakanlah kita bagi masa seminit, kalau kita habis seminit tuan-tuan, kita asyik tengok negatif, maka hak positif kita tak ada ruang nak fikir benda positif. Sebab itu datang iktikaf, dia ada ruang untuk kita fikir muhasabah. Hasibu qabla al-hisab. Dia mula ada ruang, aku ni dulu tak pernah pun nak sembahyang tahajud contoh. Dia ada ruang nak fikir benda-benda. Sebab itu banyak kelebihan yang orang boleh datang iktikaf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, andai kata tak mampu nak berfikir macam tu, maka kita perbanyakkanlah para hadirin, banyakkan hadirkan diri kita dalam majlis ilmu. Majlis ilmu inilah dia charge bateri, dia charge hati kita, dia charge. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita hadir dalam majlis ilmu, maka kata-kata yang keluar datang daripada ayat Al-Quran. Kata-kata yang keluar datang daripada hukama-hukama, para sahabat dan sebagainya. Antara tuan-tuan kita boleh berfikir, puasa ini dia memaksa kita secara tak langsung, dia nak bagi benda cantik baik di luar sana. Maka sesuatu benda apabila nak dapat kebaikan, dia mesti lalukan benda itu ke orang panggil testimoni. Nak dapat kereta di atas jalan raya dengan stabil, semua aspek kestabilan, mesti dia ada testimoni di luar sana. Macam mana dia test drive-nya, macam mana dia pergi langgar tengok airbag keluar atau tidak. Dia melalui proses-proses testimoni tersebut, maka hasilnya masya-Allah bagaimana toughnya ataupun confidentnya kita dapat kenderaan begitu selesa. Begitulah dengan binatang tuan-tuan. Kalau kita tengok ayam jantan dengan ayam betina, apabila berlaku persetubuhan atau persenyawaan sebagainya, dan apabila lekat saja telur ayam betina, maka ayam betina akan bertelur, ayam jantan akan bagi tahu kepada orang. Kan? Telur sebiji, riuh sekampung. Tetapi yang keluar hanya telur saja. Tak cantik, warna putih saja atau warna coklat sikit-sikit. Apa yang cantik tuan-tuan? Apabila mereka melalui proses testimoni ataupun melalui proses puasa, proses handbrake sekejap, iaitu ibu ayam ni akan proses mengeram. Mengeram itu nama dia puasa. Mengeram itu makna dia tahan, dia tak keluar pergi makan, dia tak keluar pergi minum. Bapak tunggu saja, escort tengok kiri kanan. Ayam duk ngeram, tunggu. Lepas 2 minggu selepas itu, maka ayam akan bertukar. Telur daripada warna putih itu akan keluar seekor anak yang cantik. Dan apabila keluar anak saja, begitu kasih dan sayang ibu ayam dengan anak ayam. Walaupun bapa ayam sendiri nak attack, dia marah kat bapa tu balik. Tu dia. Nampak? Tu nama ibu ayam. Begitulah kepumpun ataupun rama-rama. Rama-rama tuan-tuan nak keluar, rama-rama cantik. Dia melalui proses puasa tu. Dia duduk dalam tu proses. Nampak? Begitu juga ulat sawah. Tuan-tuan tengok ulat sawah, dia makan ayam orang, saat lagi dia makan sekok, tuan-tuan dia tak boleh pergi mana dah. Sebab tu saya tengok kalau orang tangkap ulat sawah, kalau agak marah lah tuan-tuan, bagi dia makan, dia belik-belik mati dah ayam tu, bagi dia makan dulu. Baru nak pukul, potong kepala pun. Sebab kalau dia makan, dia tak boleh pergi mana dah ulat sawah ni. Tak boleh pergi mana dah. Dia duduk tuan-tuan, dia buat apa? Dia puasa sat. Dia tak pergi makan dah. Dia duduk puasa sampailah habis hancur ayam sekok dalam perut dia tu. Lepas ayam sekok habis tuan-tuan, lepas pada tu dia akan bersalin kulit ulat sawah, kulit baru, kilauan cantik. Orang nak buat beg, dia pergi akan tangkap ulat sawah ketika itulah. Kan, baru dia kulit dia berminyak cantik sungguh. Tu kulit ulat sawah. Maksudnya dia lalu proses puasa, maka dia akan dapat sesuatu. Samalah kita tuan-tuan. Lepas proses puasa ibu-ibu, puasa sebulan, lepas ni dapatlah langsing rumah baru. Lepas tu dapatlah baju raya baru. Lepas tu dapatlah benda baru, semua baru belaka. Tu dia proses puasa ni. Kerana puasa Ramadan lah tuan-tuan, kita dapat bertemu hari ni. Maka insya-Allah saya mengajak diri saya dan sama-sama para hadirin, jom kita perbanyak dan niat pada hari ini, insya-Allah kita nak datang iktikaf di mana-mana masjid, dan kita nak ambil peluang terutama masjid yang kita cuba korek lubang,
kita cuba bagi sumbangan, kita buat sumbangan itu, sumbangan ini, maka kita gunalah i'tikaf. Boleh tak boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Jadi saya setakat tu dulu, mohon ampun dan maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masyarakat. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.